suatu ketika dahulu, bumi ini dikatakan pernah dipenuhi dinosaur. Ini kerana geokronologi bumi terbahagi kepada Cenozoik, Mesozoik, Paleozoik, Proterozoik dan Archean. Hasil cari gali bidang paleontologi, negara juga mempunyai haiwan purba dari zaman Quaternary. Antaranya adalah rangka harimau yang dijumpai pada tahun 1992, berusia lebih 300,000 tahun yang terawet secara semula jadi di siling Gua Naga Mas, Perak. Fosil vertebrata ini terletak 7 meter dari lantai gua dan rangkanya berukuran 98 cm. Namun, pada tahun 1993, Dr. Geoffrey Davison dari Singapore National Parks Board mengenal pasti ianya adalah spesies harimau moden. Muzium Geologi Ipoh Perak. Di bawah Jabatan Mineral dan Geosains JMG Malaysia, ia telah ditubuhkan pada tahun 1957. Di sini tersimpan pelbagai tinggalan zaman prasejarah seperti batuan dan mineral. Tidak ketinggalan juga fosil haiwan purba. Menurut penolong pengarah JMG Perak, Nurul Amalina Mat Nur, pameran yang ada ini terbahagi kepada 7 zon. Pengunjung boleh melihat dari segi permulaannya penceritaan tentang struktur, ciri-ciri geologi bumi, sejarah bumi, pameran tentang spesimen batuan, spesimen geologi, pelobongan, eksplorasi mineral, dan akhir sekali kita tunjukkan bagaimana geologi itu membantu dari segi mengkayakan dan meningkatkan kesejahteraan manusia lah. Okay, antara koleksi fosil haiwan yang ada di Muzium Geologi ini dapat dilihat di sini adalah fosil bivalve, fosil ammonoid. Ianya dijumpai di kawasan Gua Musang lah di Kelantan. Okey, untuk fosil ini telah ditentukan usia lebih kurang 200 juta tahun dahulu lah. Okey, seterusnya fosil Posidonomia ni ditemui di hutan Aji, Perlis. Okay, fosil ini berusia sekitar 300 juta tahun dahulu. Bagaikan perpustakaan, muzium ini banyak dijadikan rujukan oleh penyelidik Malaysia bagi mengkaji khazanah negara. Fosil-fosil yang ditemui ini merupakan satu penemuan yang sangat penting kepada ahli geologi, ahli paleontologi ataupun ahli arkeologi, kerana ini merupakan satu petunjuk kepada mereka berkenaan dengan evolusi geologi dan peristiwa yang pernah berlaku pada masa lampau. Kuala Lumpur, Muzium Geologi Universiti Malaya. Juga tersimpan fosil yang tidak terkira usianya. Tidak ramai yang tahu, tetapi di sini terdapat seorang pensyarah yang sangat pakar dalam dunia batuan dan mineral zaman lampau. Dr. Ros Fatihah Muhammad, pensyarah kanan dalam bidang geomorfologi Kars dan geologi Quaternary, Jabatan Geologi. Uniknya, wanita yang sangat merendah diri ini juga amat meminati ilmu fosil haiwan purba. Saya selalu berfikirlah kan, maknanya paleontologi ini bukan bidang saya. Tapi kenapa saya teruskan juga? Adalah kerana bidang ini tidak diberi perhatian sebelum ni. Kan? Sebelum ni tidak diberi perhatian dekat negara kita, kurang diberi perhatian. Sedangkan negara-negara sekeliling kita kan mempunyai kajian yang lebih jauh ke hadapan berbanding dengan kita. Dan kenapa juga saya rasa penting? Sebab sudah terbukti bahawa dari segi bahannya
gua-gua kita mempunyai nilai yang amat tinggi dari segi saintifik. Jadi saya rasa kenapa kita perlu biarkan ataupun tidak berbuat apa-apa setelah mengetahui bahawa potensi itu memang ada dan wujud dan senang didapati. Bertempat di universiti yang sama, tetapi bangunan Museum Zoologi terlihat kelibat individu yang sangat mahir dalam bidang paleontologi, Lim Zishen. Beliau adalah penyelidik di Jabatan Geologi dan juga adalah Presiden Persatuan Paleontologi Malaysia. Insan inilah yang sering berganding bahu dengan Dr. Rose menerokai gua-gua di semenanjung Malaysia sejak lebih sedekad lalu. Shen juga mempunyai pengalaman bekerjasama dengan pakar penyelidik dari luar negara seperti United Kingdom, Perancis dan China. Beliau amat aktif dalam usaha eksplorasi dinosaur di negara China, terutama pada tahun 2001 sehingga 2007. Sejak kecil lagi saya minat tentang fosil. Saya berhasrat nak jadi paleontologist, buat kajian atas fosil-fosil ni. Selepas tu saya pergi belajar dalam bidang biologi, zoologi dan juga zooarkeologi. Mungkin sebab ni, sebab saya nak buat kajian atas fosil, saya nak tahu macam mana dunianya sebelum manusia. Ada apa binatang yang pernah tempoh sebelum manusia ada dekat permukaan bumi. Salah satu cara yang boleh saya tahu ni adalah pergi mencari fosil, buat kajian terperinci ke atas fosil-fosil yang jumpa di semenanjung Malaysia. Iaitu dia akan bagi saya tahu sebelum manusia ada dekat sini, apakah jenis binatang dan apakah mesej yang binatang-binatang ini boleh kasih kami tahu. Seorang lagi individu yang kerap bekerjasama dalam penyelidikan fosil haiwan purba adalah Profesor Madya Dr. Nurliza Ibrahim. Beliau adalah pakar perunding kanan pengimejan mulut dan maksilofasial Jabatan Sains Klinikal Mulut dan Maksilofasial Fakulti Pergigian. Berkebolehan menggunakan kaedah pengimejan 3 dimensi termaju dalam bidang pergigian. Satu benda yang baru yang buat saya lebih bermotivasi. Kita bekerja dengan orang lain daripada Museum Geologi, dari museum di Perak, kan? Jadi benda tu mengembangkan lagi pengetahuan kita, mengembangkan lagi network kita. Jadi macam-macam yang kita boleh tahu, macam-macam kita boleh belajar. Dan kalau saya selalu cakap dekat kawan-kawan saya kata dari mulut manusia ke mulut gua. Dr. Nurliza kemudian mengajak rakan sefakultinya untuk turut serta dalam eksplorasi ini, iaitu Dr. Azmi Abdul Razak, pensyarah dan juga pakar prostodontik di Jabatan Pergigian Restoratif. Kepakaran Dr. Azmi diperlukan khususnya bagi merekodkan secara saintifik data fosil ini dengan menggunakan bahan pergigian. Mula-mula Dr. Nurliza yang terlibat dengan projek dengan Dr. Rosni. Jadi satu hari dia tanya saya tentang bahan impression, bahan acuan, macam mana nak ambil acuan, sebab itu bukan dalam bidang dia, itu dalam bidang saya. Bidang dia adalah radiologi, kan. Jadi bila dia tanya-tanya, dia rasa mungkin bagus untuk collaborate sekali, kolaborasi dengan kita di prostodontik ni, sebab kita lebih tahu tentang bahan pergigian apa yang kita perlu gunakan, macam mana nak manipulate material. Jadi dari situlah dia panggil saya untuk kolaborasi dengan Dr. Rose dari geologi untuk kita bantu mereka menghasilkan acuan dan model